Assalamualaikum. Peace be upon you. Salam sejahtera atas kalian. Saya bermula dengan nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita memuji Allah seperti mana Dia kehendaki dipuji. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia Raja pada hari pembalasan perkiraan hidup kita. Malik Yaumiddin. Hanya kepada Dia, hanya kepada Engkau kami sembah. Ya na'budu, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya nasta'in. Apa yang nak cerita tentang maksud Islam. Kalau dalam bahasa Cina mereka sebut Huijiao, tapi cendekiawan Islam terbaru tukar dia kepada Islam Jiao. Hui Jiao adalah merujuk kepada kaum Hui di China kerana tradisi Cina ada lebih kurang lima kelompok. Han, Ming, Jing dan sebagainya, dan Hui iaitu di timur China, barat China, adalah dari Xinjiang, Uyghur, digelar Hui. 5 bintang pada bendera Cina, bendera merah Cina. Salah satu bintang itu untuk golongan Hui. Dan bila sebut Islam, bahasa Cina dia tulis sebagai Hui, agama orang Hui. Kalau sebut masjid, dia sebut Hui Jiao Tang, atau tempat sembah orang Hui. Ya, jadi dia letak pada kaum, tapi sebenarnya kita tahu dia bukan kaum. Saya pernah jumpa 2 gadis jelita daripada Xinjiang, pelajar masa itu, masa kami nak pergi solat Jumaat di bangsa, pergi ke Maghdub ke. Jadi meja penuh, nak solat Jumaat, jadi tempat depan kami kosong. Jadi 2 wanita jelita, gadis jelita duduk. Rupa bukan daripada Malaysia. Jadi saya pun tanya mereka daripada mana. Mereka kata daripada Xinjiang. Oh, Xinjiang. Jadi, ni mana boleh cakap Huai. Saya pun terus cakap dengan mereka Cina. Dia boleh jawab, tapi dia kata, kita bukan Cina. Kita Xinjiang, Turkmenistan. Kita dirampas daripada kerajaan Islam dulu, Osmania. Ini politik Cina dengan, itu sejarah hidup manusia penuh dengan sengketa, kisah-kisah silam. Maklumlah, baru ni tengok Mak Kilau kan, sejarah British, Gurkha, Jepun, Melayu, Nusantara, apa lagi, penjajah. Jadi sejarah ini boleh mengkaburi emosi kita, kerana kita rasa aku lahir sebagai bangsa sekian-sekian. Jadi nenek moyang saya, padahal kita tak minta untuk jadi keturunan nenek moyang tersebut. Kita dipilih, kita ditentukan. Inna halaknakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami yang jadikan kamu daripada lelaki dan wanita kepada berbilang kaum, berbilang puak, untuk kamu mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia antara kamu adalah takwa. Bukan kerana awak lahir sekian kaum, aku bangga Cina ni. Cina ni memang banggalah. Saya Tiongkok masa Tiong Hokkien bermakna negara tengah. Chongkok itu bahasa Mandarin, negara tengah. Kenapa dia negara tengah? Kita tengah bumi lah. Bumi tu lepeh kan, kita tengah bumi. Yang lain tu jauh-jauh, yang lain tu tepi, yang lain tu barbarian. Kui, dia panggil kui. Keling kui, Malay kui, Hamau kui, Banggalai kui, semua dia panggil kui. Bermaksud musuh atau orang tak bertamadun. Kamilah bertamadun. Akhirnya British nak berniaga mereka. Kamu tak berhak berniaga dengan kita, orang Cina, Tiongkok. Lu mau angkat apa? Gundik ke, perempuan ke, ambil. Awak tak boleh, awak punya kapal kita boleh kasih tenggelam dengan banyak hadiah, tembikar dan sebagainya. Jadi orang British pun geram dengan orang Cina ni, nak paksa mereka berniaga. Orang British datang balik bawa candu. Akhirnya ketagih candu.
bawa perempuan Mak Saleh, dia ambil daripada macam-macam tempat dari India pun ada, mau gelap punya, black metal, dia bawa dari Afrika, dia jajah tempat mana, England masa dia jajah mana, dia bawa lah, macam-macam lah, dari Melayu, dari Nusantara, orang British, jahat kan British, kita kan ikut British, ini jahat ya British, dah tengok filem Mak Kilau, dia sogok orang kita, bukan salah orang kita, bukan salah raja kita, dia boleh sogok, manusia boleh disogok. Jadi sekarang kita kembali pada istilah Islam. Satu hari, lama dulu, bila saya perkenalkan diri saya sebagai masuk Islam, seorang pengurus kewangan bank, dia tanya saya, dia orang Cina, dia bukan orang Islam, dia tak ada cenderung mana agama, dia tanya saya satu-satu, tak ada orang lain dengar. Dia kata, Encik Tuan, saya nak tanya, kenapa agama ni semua, agama Israel, Judaism, agama Nasrani, Kristian, agama Islam, Muslim, mereka tiga-tiga fokus pada satu bandar bernama Jerusalem atau Darussalam atau Baitul Muqaddis, yang maksud bandar selamat, bandar sejahtera. Ini tiga-tiga. Lu cakap lu ini Islam, sejahteraan. Islam bermakna sejahteraan. Saya ada satu soalan dia tanya saya. Itu pengurus kewangan tanya saya. Saya ada satu soalan. Kenapa ini tiga-tiga asyik berperang? Asyik sengketa. Membunuh antara satu sama lain. Mana ada kesejahteraan? Amat paradoks sekali. Padahal tempat kamu itu, kamu kata Islam sejahtera. Kami ada satu Tuhan. Kami sayang manusia. Kami sayang Tuhan. Tuhan Maha Penyayang. Kenapa asyik berperang? Apa saya jawab? Mana dapat jawab? Betul. Orang kata agama Judaism, cinta Tuhan satu. Agama Yahudi, cinta Tuhan satu. Nabi-Nabi datang, Al-Masih, masih menunggu Al-Masih. Masih tunggu Al-Masih. Kita tunggu Al-Mahdi. Dua-dua salah. Dua-dua salah. Ya, sepatut kerana Allah dah bagi keterangan, dengar keterangan Allah. Tapi manusia suka menyimpang. Jadi saya pun beritahu. Saya tak tahu kalau saya beritahu itu pengurus kewangan. Tapi kalau saya nak jumpa dia, saya akan beritahu macam inilah. Agama ini boleh jadi candu. Kerana manusia ni Allah dah jadikan wa ma kana nasu illa ummatun wahida. Dulu satu muka aja, Adam. Satu warna saja, Adam. Satu jenis saja, Adam. Tapi dijadikan lelaki dan wanita, berbilang kaum, berkabilah. Abel dan Cain, Nabil dan Qabil, terus boleh bunuh satu sama lain. Manusia bila Allah pecahkan, Allah yang pecahkan. Mesti ingat, Allah yang pecahkan. Dan dia nampak supaya kamu boleh kenal. Perempuan. Cina. Bengali. Mama. Bismillah, minum. Jawa. Ini apa? Sunda. Yang itu apa? Bugis. Ya. Bila kita berkenalan Melanau, Iban, Kadazan, Bajau, kita pun tengok kecantikan macam gurun pasir. Allah cerita ayat dia macam gurun pasir yang kering kontang. Allah tengok tak ada benda. Asalnya Allah cerita tak ada benda. Lalu kami turunkan hujan. Hujan air. Jernih air tu. Tak ada apa dalam air tu. Kosong. Atas pasir bumi yang kering kontang, bangkit 1001 macam tanaman, 1001 macam bunga dan buah-buahan, 1001 jenis bentuk. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lembut, ada yang boleh berhayun, ya, ada yang ada duri, ada macam-macam warna, merah, ungu, kuning, hijau, biru, hitam, macam-macam warna, kelabu, coklat, dan macam-macam rasa, manis, masam, apa lagi, masin, kerat, tajam, lembut. Satu kaum kata busuknya, satu kaum durian, ya.
Lepas tu kami tarik balik air itu semua keluar kembali kepada Allah. Bila tarik balik semua air itu, habis semua yang berlainan jenis semua tukar jadi gurun pasir. Hilang. Demikian itu tanda-tanda kebesarannya bagi mereka yang mampu berfikir. Itulah kejadian. Itulah fenomena alam. Itulah sunnatullah. Itulah af'al Allah. Bergantung sifat Allah dari zat Allah. Jadi, agama itu Islam datang untuk beritahu manusia kenapa, apa sebenarnya terjadi yang Allah jadikan supaya kita faham fenomena yang berlaku. Kenapa aku dilahirkan? Aku tak minta dilahirkan Cina. Kalau mau saya minta dilahirkan Afrika, contohlah. Saya tak minta dilahirkan lelaki. Sajatlah. Kalau mau dia mau jadi perempuan. Ada perempuan. Ada siapa Datuk siapa tu? Dia mau jadi lelaki. Jadi, macam mana kita nak faham? Kecoh ni. Kerang kabut ni dunia confused. Kita takut. Takut nak hidup. Takut nak berniaga. Takut nak cari makan. Banyak korupsi. Takut nak undi. Asyik pintu belakang. Pemimpin ni asyik manifesto. Janji. Lepas tu, manifesto bukan kitab suci. Asyik kena tipu. Demokrasi ini palsu. Tapi kita ada Islam agama. Soalnya, apakah kita pergi lihat ayat suci Al-Quran. Pergi tengok apa Allah mengucapkan. Apa komen TikTok ni? Bahasa Cina, Zhongguo ya. Ni hao ma, wo hao. Wah, orang cakap Cina sama apa ya? Apa pendapat Abed tentang pembunuhan Shinzo Abe? Suspicious. Saya pun suspicious. Saya menunggu maklumat. Saya percaya ada sesuatu belakang tu. Mungkin dia merancang sesuatu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Okey. Aku pula bagi salam ke diri sendiri. Okey. Jungguo. Abed sudah murtad Cina. Abed sudah masuk Melayu. Apa tu Islam? Jadi jawab balik kepada soalan tadi, kenapa berpecah? Kenapa sengketa? Kerana manusia ni, dia suka benda yang bukan-bukan. Dia suka berhayal. Kerana Allah bagi dia macam-macam warna. Dia boleh buat TikTok. Dia boleh buat 3D. Dia cipta, Allah bagi dia. Bagi dia izin. Dia pun rasa syok. Kalau tak rasa syok, kita, kalau lidah tak boleh rasa macam-macam buah-buahan dan tanaman, tak syok lah. Katakan kita tak ada rasa, kita tidak ada tidak ada rasa panca indera, kita tidak ada kebolehan merasa. Macam mana makan benda tak ada rasa. Kita tengok binatang lain mungkin dia makan tak ada rasa kot, dia makan pasir pun boleh, dia makan benda tu pun boleh. Tapi kita boleh rasa, sedapnya. Sanggup bayar RM100. Sanggup bayar RM500, RM1,000 di Jepun untuk rasa satu jenis sup. Allah rasa. Bila Allah bagi rasa, kita berpecah. Kenapa? Ini sedap lah. Itu tak ada sedap lah. Ini lagi sedap lah. Dan kita berperang. Allah bagi kita nampak. Kita tengok. Rumput di sebelah sana lagi hijau. Kita pergi serang sana. Mongol. Tawan dunia. Manusia. Dia bila berbeza, dia tengok orang lain, dia dengki, tak boleh tengok orang senang. Tengok orang buat TikTok, dia pun nak buat TikTok. Tengok orang ada viral, dia pun nak viral. Tengok orang hebat, dia pula nak troll, dia dengki. Kenapa? Kerana Allah memang jadikan begitu. Dia jadikan syaitan, dia jadikan iblis. Bukan iblis nak minta dijadikan. Dia yang jadikan. Dia yang letakkan. Dia yang tentukan. Semua dia. Itulah rahsia dalam Al-Quran. Dibongkarkan tak jadi rahsia. Bagi sesiapa yang nak baca, yang cuba. Lepas tu manusia, dia selalu suka berhayal. Dia akan
ambil diri dia jadi pengantara antara Tuhan. Aku yang kenal Tuhan, awak tak tahu. Awak dengar cakap saya pendeta, saya juru bicara bagi Tuhan. Awak semua dengar saya boleh tafsir bagi awak. Inilah golongan padri, golongan pendeta. Tapi Allah adil kepada mereka. Allah panggil mereka ahlul kitab. Bermakna kitab Allah pun kamu pergi pegang sembah, tak sampai Allah. Al-Quran kamu hafal menjadi hijab bagi kamu. Al-Fatihah kamu baca 10 kali, tak bawa kamu masuk syurga. Ayatul Kursi tak boleh hindar dari bisikan syaitan. La ilaha illallah tak menjamin kamu masuk syurga. Apa yang menjamin? Rahsia dalam la ilaha illallah, iaitu maksudnya. Al-Fatihah maksudnya. Tahukah kamu maksud Fatihah? Merata saya tanya, semua orang tercengang-cengang, terfikir-fikir, tak teringat. Setiap hari kita baca Fatihah. Ini golongan yang sepatut mengamalkan Islam. Bagaimana tentang orang tak mengamal Islam? Allah meletakkan, tak kira kamu label Islam ke tidak, tetapi kamu beriman kepada satu Tuhan. Kamu tak menyekutukan Tuhan. Kamu rendah diri. Kamu tahu diri kamu siapa. Kamu beramal soleh. Amal kamu akan ditimbangkan. Kalau baik, masuk syurga. Ini diajar kepada saya oleh ustaz semasa saya masuk Islam. Saya tanya dia, bagaimana tentang ibu saya tak masuk Islam? Saya risau. Dia kata akan ditimbangkan amalan. Ini ustaz. Kalau saya cerita sekarang, kecoh. Kalau masing-masing ada tanggapan, masing-masing apa tu Islam. Masing-masing nak sangat throw Cina apek ni. Cina apek ni. Mana belajar? You tengok orang throw saya kat Facebook. Macam-macam dia kecam saya. Kadang saya rasa sedih. Tapi saya baca balik Al-Quran surah Muzammil. Dia kata apa? Jangan jawab. Nabi jangan jawab. Itu kalau Muhammad, saya bukanlah Nabi. Saya ikut Al-Quran. Al-Quran kata, kalau orang menghina kamu kerana membawa ayat Allah, diam. Biar kami humbang mereka di tempat yang membara yang kami sediakan. Surah Al-Muzammil. Jadi tuan-tuan, saya sampaikan sini, saya tidak ada cinta pun kepada anda. Saya cakap terus terang. Saya tak ada sikit kesian kepada kamu. Saya cuma ada sedikit ketakutan kepada ayat Allah suruh in antum ilan nadir. Kamu tidak lain tidak bukan memberi amaran. Jangan kisah orang nak follow ke tak nak follow. Jangan kisah berapa ramai orang lari dari kamu. Nabi pun ada yang tak ada seorang pun ikut. Banyak. Nabi Muhammad sendiri pun orang pergi tombak dia sampai pecah gigi dia. Ada orang pergi suruh budak baling batu sehingga kena kepala dia, mengalir darah dia sampai tumit. Tapi Nabi tetap Raufur Rahim, lembut. Awak tak boleh keras. Jangan emosi. Kalau awak emosi, syaitan menang. Syaitan gembira. Jangan berpaling daripada Allah. Islam bermakna surrender. Tunduk. Tunduk. Aku tunduk pada engkau, ya. Bila awak solat, dalam hati awak mesti sebut, aku tunduk kepada engkau, ya Allah. Wajahku menghadap wajah engkau. Hilang diriku. Seolah aku nampak engkau. Dan tak boleh ku nampak kerana aku tiada. Tapi aku yakin engkau nampak aku. Aku tunduk. Itulah semangat Islam. Orang yang Islam, dia akan insaf. Dia akan sedih. Dia dilahirkan sekian kaum, tak boleh buat apa-apa. Hanya berkhayalan dengan candu agama pendeta. Lama keturunan nenek moyang dia. Silam, zaman Gurkha, zaman British. Hari ini apa jadi? What's happening to you? What the hell are you doing? Where are you now? Apa pencapaian kamu? Subsidi semua sudah kasih tarik balik. APEC pun sudah mau balik. Vietnam. Thailand dan Vietnam. Yang penting kita patuh pada Allah.
pedulikan apa orang kata. Ya, betul. Ya. Semoga Black Cat. Terima kasih Zaidi. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih semua. Yang penting kita patut berdoa. Ya. Dan kita mesti mendekati Allah, menerusi kitabnya. Saya selalu tunjuk Quran ya. Saya mesti mau tunjuk mana itu Quran. Nah, itu ya. Mesti mau tunjuk. Ini dalam bahasa Inggris. Ada yang dalam bahasa Melayu. Ada yang bahasa Arab. Allah tidak ada bahasa. Allah itu lebih dari makna ya. Tidak ada nama. Allah berfirman dalam Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu boleh faham. Bermakna kalau orang itu Melayu, Allah akan turun bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu dia mesti sastra yang tinggi kan. Kita yakin sastra Melayu itu tinggi dan cantik. Kalau orang tu Inggris, British, Allah akan turunkan Quran ini dalam Inggris. Itulah usul dalam ayat dia sebut, jika kami tak turunkan dalam bahasa Arab, bagaimana kamu boleh faham? Kami turunkan bahasa Arab supaya kamu boleh faham. Itulah kita kena berfikir. Bahasa Melayu atau Inggris juga bahasa Allah. Yang penting mesejnya risalah, rasul, risalah. Apa yang disampaikan, penyampaian, keterangan. Ya, alhamdulillah, suara sudah kembali. Alhamdulillah, boleh lagi jelas. Serak-serak sikit. Minum air sikit. Ada apa komen lagi? Mari kita mesti semangat betul. Bayan Talam, selamat pagi, good morning. Waalaikumsalam. Jangan kerja cinta hamba, kerjalah cinta pencipta hamba. Ya, untuk kenal pencipta, untuk mengenal, untuk mencintainya, mesti kenal dulu. Tak kenal, maka tak cinta. Dulu saya agama dulu. Saya selalu sebut agama dulu. Ada orang pula troll. Kenapa nak sebut dulu-dulu? Ada sebab kita sebut satu benda bukan main-main sebut. Mesti ada sebab. Aku kena dengar orang tua apek ni. Sudah akong kalau saya tukar makam saya kepada akong lu baru mau dengar. Sekarang orang apek, lu dengar sikit lah. Saya cerita ini, kalau mau dengar, follow. Kalau tak mau follow, unfollow. Ramai orang unfollow Apek bila Apek sebut tak ada sihir. Ada sebab. Ada sebab kenapa Apek sebut tak ada sihir. Dan Apek ada research. Apek baca, Apek menelaah ayat 102 surat Al-Baqarah 15 kali. Saya baca tafsirnya, saya baca terjemahan dia. Saya bertafakur sedalam-dalamnya tentang ini jin, syaitan, Adam, roh Allah. Kejadian dalam Al-Quran ini, dia bukan rahsia, tapi cara dia disusun menjadi rahsia kepada mereka yang tak mau pergi siasat. Ramai daripada kita rasa diri kita dah lahir dalam Islam dan tak mau baca lagi Al-Quran, hanya menghafal saja. Ini satu pendustaan diri, satu penganiayaan diri, satu kezaliman diri kepada Allah, kepada ayat Allah. Kerana Allah sebut dalam surah Toha 124, orang yang berpaling daripada ayat dia, maksud ayat dia bukan bacaan, maksud tidak akan makmur, di akhirat bangkit miskin. Dalam surah Zukhruf ayat 36, sesiapa berpaling daripada keterangan ini, ada ayat dalam sini sana sebut kawinlah, beranaklah, jangan takut rezeki yang kami jaminkan, tapi dia tak mau kahwin. Dia macam-macam alasan, macam-macam memilih, ya, macam-macam tuntutan, tuntut pada suami macam-macam. Rezeki, dia tak yakin dengan rezeki Allah, tak mencari orang yang bertakwa dan solihin. Apa jadi? Allah janji akan utuskan satu saka, satu korin, satu iblis ke sisi dia. Itu sebab ini power, kerana ini hakul yakin, ini huda, ini al-haq.
Apa maksud al-haq? Dan memang al-haq kerana alam ini ada pencipta. Vaksin pun ada pencipta. Bill Gates. Bill Gates pun ada pencipta. Saya tak boleh sebut lah. Ada ayat yang saya sebut, dia ada robot tau. Dia akan kaji ucapan saya dan saya punya video ni akan kena gantung. Berapa video saya kena gantung dalam TikTok. Saya tak boleh download balik. Saya tak boleh masuk dalam YouTube. Jadi saya kena berjaga-jaga apa saya ucapan. Nanti saya save, saya tengok boleh save ke tidak. Bukan semua. Mr. DNA. Salam Apek. Harap Apek dapat share sikit senalai generasi susunan isi Al-Quran. Okey. Pertama sekali, apa yang saya tahu tentang Al-Quran daripada saya membaca. Contoh ayat Kursi. Ayat pertama dan ayat ke-7 ke-8 ayat Kursi sama. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, tentang sifat Allah, dan bawah itu Aliyyun Azim. Maksud ayat kedua, la taquduhu sinatu wala naum. Dia tidak penat, tidak letih. Dan ayat kedua akhirnya, tidak berat bagi Allah. Lepas itu, dia kepunyaan langit dan bumi. Lepas itu yang setimpal dengan dia macam cermin, dia kerusi dia melangkaui langit dan bumi. Menunjukkan, ini rahsia. Menunjukkan ayat dia mungkin bunyi lain, maksudnya lain. Maksudnya sama. Sifat Allah, perbuatan Allah, pemberian Allah. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada sebarang syafaat kamu boleh terima, dan juga sebaliknya celaka yang boleh berlaku anda tanpa izinnya. Lepas tu kita tengok ayat yang sebalik. Lepas itu, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dia tahu apa di depan dan belakang. Nampak? Dia ni tafsir antara satu sama lain. Jadi bila saya baca itu, ilmu depan kamu nak lepas akan berlaku kepada kamu. Tidak siapa tahu. Dan sedikit ilmu yang kamu tahu dengan kehendak dia. Izinnya, kehendak dia. Sama kan? Dia cerita lain-lain supaya kamu faham. Oh, syafaat ini daripada ilmu. Saudara tanya ini soalan ilmu, tapi tiba-tiba troll tak mau ilmu. Kita cerita ilmu, dia cemoh. Kenapa nak cemoh seorang Cina yang bangsa asing yang tinggalkan kebudayaan Cina? Saya satu ketika benci perangai Cina, bukan Cina, saya bukan berkawan. Ya? Macam Ridwan T, dia cakap kiasu Cina itu ekstrim sikit lah. Apek ni moderate. Apek benci perangai. Nah, Apek bagi nasihat. Kepada orang Cina saya bagi nasihat. Banyak nasihat saya bagi. Dulu saya famous di kalangan orang Cina. Nama Cina saya Wen Baoxin. Awak beritahu orang Cina, ni cerita谁是 Wen Baoxin. 山顶水的文，温家宝的文，温家宝的宝。Wen Baoxin masyhur tahun 86 masa lawan Daim Zainuddin. Kalau menang Apek masa tu, Apek jadi Menteri Kewangan. Nasib baik tak menang. Ya. Jadi, Apek suka berkongsi ilmu. Ini mengenai isi Al-Quran. Ilmu saudara kena cari dan saudara kena baca. Saudara tak boleh tanya daripada orang. Kerana Allah yang cemburu, mesti tahu Allah Maha Cemburu. Dia nak kamu tanya dari dia. Itu sebab Cat Stevens kata, bila dia baca Quran dalam terjemahan Inggeris, dia kata seolah Tuhan bercakap pada aku. Pernahkah kita rasa macam itu? Pernahkah kita rasa Tuhan bercakap pada diri kita? Saya sendiri pun jarang. Saya tak boleh ingat Tuhan cakap pada saya. Tapi Cat Stevens, masa dia belum Islam, dia baca Quran, dia kata seolah Tuhan bercakap pada aku. Dan dia memeluk Islam. Alhamdulillah. Dia tukar nama dia kepada Yusuf Islam. Dia berhenti menyanyi padahal dia kemuncak. Dia superstar. Dia ranking Beatles, Lobo, Bob Dylan, Bee Gees, Rod Stewart. Semua kesukaan Apek. Apek boleh nyanyi. Karaoke, jemput Apek boleh nyanyi. Bila suara okey lah. Apakah kamu rasa Tuhan bercakap pada kamu? Tidak, saya tak rasa. Jadi nak kembali rasa tu, kena selalu baca. Jangan bohong diri sendiri. Aku tak baca. Aku hanya baca Allah.
Aku tak sayang. Saya cakap terus terang. Aku tak sayang Allah. Aku sayang Allah. Surat cinta dia saya akan baca sampai menangis. Tapi apakah saya menangis? Terus terang saya beritahu, saya tak menangis. Kalau kita solat, acuh tak acuh. Solat hanya lepas syarat. Hanya lepas syarat, hanya ritual. Tidak ada sayang. Syekh Sufi saya beritahu, when you know Allah, you will fall in love with Allah. Bila kamu kenal Allah, kamu akan jatuh cinta kepada Allah. Ya, dalam bahasa Melayu dia orang Inggeris, dia orang Scotland dia. Dalam bahasa Melayu ada. Tak kenal maka tak cinta. Jadi seorang Syekh Sufi boleh beritahu saya, beribu batu jauh, boleh beritahu saya, kalau kamu kenal Allah, kamu akan jatuh cinta kepada Allah. Tersentak hati saya. Walaupun saya dah memeluk Islam, Allah dah bagi saya hidayah masuk Islam. Tapi ada kata-kata seorang ahli Sufi, guru Sufi saya, lagi meningkatkan makam saya bila saya dengar. Ush, tingginya falsafat ini. Sesungguhnya Tuhan itu, bukan kamu kenal saja, kamu akan zauk, jatuh cinta, kamu asyik, kamu rindu. Kita sebut dalam bahasa tasawuf, bahasa Arab, himmah. Himmah. Keinginan hamba kepada Tuhannya. Sentiasa mereka berdoa, tambahkanlah himmah kita. Naikkan keinginan kita kepada Allah. Tapi tak adalah. Saya cakap, tak adalah. Insaflah saya, insaf. Saya kongsi ni kan. Kemunafikan lah kepada saya. Orang nak troll saya, troll lah, troll. Troll. Hantamlah. Baling. Balinglah telur busuk. Jadi kita boleh Google, saudara. Kalau ayatul kursi, Al-Fatihah pun sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia daripada diri dia sebenarnya kepada saya. Al-Fatihah ini bukan untuk kita. Dia Allah. Ada kul dulu, baru untuk kita. Kul. Huwallahu ahad. Ada orang kata, kita jangan sebut kul. Sebut Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan. Dan saya tambah lagi, jangan sebut dalam bahasa Arab. Sebut dalam bahasa anda. Allah dia tu Isa. Allah dia itu semua bergantung. Dia tidak dilahirkan dan dia tidak melahirkan. Kepada tidak ada satu pun sama dengan dia. Di mana ada kul. Al-Fatihah tidak ada kul. Bermakna dia adalah sebutan Allah. Dia daripada Allah sendiri. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Menurut Ibn Arabi, Allah memuji diri dia. Kita kata Alhamdulillah. Tidak. Asalnya Alhamdulillah ialah Allah memuji dirinya. Itu sebablah Alhamdulillah Rabbil Alamin adalah dalil nakliyah. Itu dalil kewujudan Allah. Kerana dia memuji diri dia. Baru kita tahu dia wujud. Tak boleh kita wujud. Kita tak wujud. Bagaimana yang tak wujud, yang bergantung pada dia, boleh cakap dia wujud. Dia yang jadikan kita. Dia yang letak kata dalam kita. Awak cipta satu robot, lepas tu beritahu itu robot, cakaplah aku pencipta kamu. Tidak. Allah tak main-main. Allah memuji diri dia. Itu maksud Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dia mengisytiharkan diri dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lepas itu baru dia letak kepada asbab kejadian melalui pintu Yaumiddin. Ad-din pertukaran. Menurut Syekh Profesor Syekh Naqi Al-Atas, ad-din adalah jual beli. Dainah ialah duit, instrumen menjual beli. Wang. Madinah adalah tempat orang boleh jual beli. Bandar Madinah. Tamadun. Semua dainun. Tamadun ini kata akar, root word. Ini bahasa Arab. Tamadun, orang yang boleh bertukar beli. Jual beli, bertukar barangan. Dan Allah memulakan jual beli itu ad-din. Ad-din. Itu sebab Syekh Sufi saya tak sebut Islam sebagai agama. Dia sebut Islam sebagai ad-din. Live transaction. Dan dia sebut dalam bahasa Inggeris, Islam is a live transaction. Pertukaran hidup. Pertukaran nyawa. Malik Yaumiddin. Raja pada hari pertukaran.
perhitungan. Kerana semua dari dia. Lepas tu, dia pergi pada asbab manusia ini. Yang dia sudah jadikan. Ia kena suara itu bertukar pada diri kita. Mula suara pihak pertama Allah. Sekarang dia pergi pada pihak kedua yang membaca. Mula kita yang dibacakan ayat Allah. Lepas tu kita membaca balik. Ia kena abud. Hanya engkau kami sembah. Hanya engkau kami minta tolong. Dia jadi satu formula. Satu tarian cinta dalam Al-Fatihah. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Jalan yang diberikan nikmat. Segala yang kamu ada. Nikmat. Tak ada satu benda pun kamu jadikan. Tak ada satu benda pun kamu usahakan. Kamu nak sayang kepada perempuan. Dia yang letakkan nafsu dalam diri anda. Dia yang letakkan sakinah, ketenangan. Bila awak pandang kekasihmu, kamu rasa tenang. Dia yang buat. Dia yang buat. Kamu tak buat apa-apa. Air mani yang pancut dari celah kaki ayah kamu. Siapa yang jadikan? Ayah kamu atau kami? Dalam Al-Quran. Sedihnya kita tak baca. Sedihnya banyak ulama-ulama ustaz keluaran Darul Ulum madrasah, upahan hanya mencari wang dunia, menunggang agama. Korban pun dijual, haji pun dijual, Islam pun dijual. Ya? Saya tak boleh sebut lagi, nanti kena ban lagi. Itu sajalah. Waalaikumsalam. Apa nama ni? Ciu Cibai, apa ni? Kita diwujudkan oleh Allah. Menurut Ibn Arabi, ketidakwujudan kita pun tak wujud. The non-existence of non-existence. Faham tak? Tak mungkin kita wujud, tak boleh kita wujud, dan tak mungkin ketidakwujudan itu. Sehingga bila Allah sebut La ilaha illallah, kamu syirik. Menurut Ibn Arabi punya tinggi tasawuf, tak payah faham. Ibn Rushd kata, itu falsafah, tak payah. Tak payahlah. Engkau cukup, engkau baca ini, dan engkau percaya kepada siapa yang tulis ini, iaitu Allah. Siapa yang turunkan ini? Allah. Dalam bahasa kamu, bahasa Malaysia, tak boleh sesat. Allah jamin kamu tak boleh sesat. Cuma masalahnya kamu tak baca. Kamu dah baca, kalau kamu sesat, jumpa saya. Saya bagi unsesatkan. Saya bagi jaminan. Siapa yang baca bukan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu atau Inggeris, lepas tu dia sesat, orang lain tolong laporkan kepada saya. Tak ada. Cat Steven baca bahasa Inggeris. Apek baca bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia. Tak sesat. Alhamdulillah tak sesat. Tak pernah nak cakap lebih kena ban. Bila maksud tidak ketahui, bacalah banyak kali pun. Jangan sebut bro. Okey. Jadi menurut Edward de Bono, seorang pakar lateral thinking, dia kata baca perlahan-perlahan. Apek ni sajalah mengada, baca 15 kali. Sebenarnya baca pelan-pelan. Nanti orang kata apalah peli orang. Manusia ni tak suka dipeli, kita ada ego. Kita dah lahir dalam keluarga Islam. Kita Islam. Kita dijamin masuk syurga. Seburuk-buruk orang Islam adalah lebih baik dari sebaik-baik orang kafir. Ini yang orang mereka beritahu saya. Saya kata itu salah. Orang lahir dalam keluarga Islam masih dalam keadaan fitrah jahiliah. Masih tidak tahu akhir balik, belum akhir balik. Sama macam dengan orang lain. Hindu ke, Melayu ke, Cina ke, Iban ke, Kedajan ke, Melanau ke, Patani ke, Mamak ke, Arab ke, Yahudi ke, Nasrani ke. Belum akhir balik semua masuk syurga. Tapi bila dah akhir balik, tak kira awak Arab ke, Syekh ke, anak Nabi ke, awak mesti mengucap. Awak mesti naik saksi. Lebih tepat lagi, awak mesti sujud. Awak mesti tunduk. Awak mesti dalam hati mengaku, aku hamba, kamu Tuhanku. Sami'na wa ato'na. Aku dengar dan aku taat. Begitu. Aku taat kepada Allah dan kepada Rasulmu yang menyampaikan Al-Quran. Senang saja mesej Islam. Hali-hali kasih ini punya mesej. Tak ada ubah punya mesej. Masih lagi orang tak faham. Sehingga kena
Cerita macam sihir tu tak ada. Supaya orang tak hantuk kepala dia, dia boleh baca surah Baqarah 102 mengenai Harut Marut. Google Harut Marut. Dia kata ni Ustaz Google. Google itu alat dong. Macam ini ubat ni saja. Ini semua alat. Lu minum kopi, lu hisap gudang garam. Kan semua alat untuk kamu rasa sengsara ke, nyaman ke, sejahtera ke. Alat mah. Dia tak boleh bagi awak kesejahteraan mah. Hanya Allah mah. Kita kata Alhamdulillah, kita mesti faham maksudnya. Jadi apa lagi yang kita tak boleh faham? Mudah-mudahan saudara dengar ini dapatlah sedikit cahaya dari Allah untuk kembali kepada dia. Tak ada cara lain kembali kepada Allah. Ayat dia adalah mukjizat. Sehingga ada yang berpendapat ini qadim. Ini tidak dicipta, dia bukan makhluk. Kan istimewa. Tak kisahlah makhluk ke tak makhluk. Tapi dia mengatakan dia qadim. Hanya satu benda dalam alam ini yang qadim. Semua makhluk. Bukan musyaf, ayat dalamnya. Maksudnya, makna dia qadim. Dia tak dicipta. Dahsyat tu. Very dahsyat. Very dahsyat. You know? So, bila kita nak rapat dengan Allah, nak dapat perlindungan Allah, senang aja. Sujud. Tunduk, Allah lindungi kamu. Dia menjadikan. Untuk menyoalkan, nanti aku pencin macam mana, awak dah syirik. Kalau awak menyoal benda yang kamu tak boleh soal, kamu tiada. Anak kamu, cuba perhati anak kamu baru lahir. Siapa jadikan mata dia? Awak pegang hidung dia. Siapa jadikan hidung dia? Awak tengok jari dia, semua lengkap. Awak ke yang tentukan? Tidak. Saya tak tentukan. Dia terang depan mata. Tapi manusia ni tabiatnya cari mistik, cari kebal, cari sihir, cari benda-benda yang ini jin syaitan ni. Tengok film-film yang exorcist, yang ada jin, yang semua. Tak baca surah jin. Saya baca. Dan saya tahu. Saya sedar. Terima kasih kepada ayat Allah. Saya tahu apa hakikatnya. A'udzubillahi bil falaq min syarri ma khalaq. Yang lagi satu tu qa'idnas malikina ilaina min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas. Ada seorang sahabat beritahu, sudur itu sedar. Mana dia tiup bukan dalam hati kita yang sedar. Hati, ini jantung, ini limpa hati. Apa sebenarnya maksud hati? Dalam hatiku, kesedaranku. Sudurin nas. Dia pukau kamu, dia tiup ayat. Aku lebih berkuasa. Ambil ini ilmu kebal. Tinggalkan ayat maksud la ilaha illallah. Tinggalkan maksud ya hayyum ya qayyum. Tinggalkan maksud Allahus Samad. Sesatlah tu. Very simple. Khurafat sesat azimah. Kalau tidak kerana Islam, apa jadi pada Indonesia? Apa jadi kepada ini enisma? Tok batin kita semua. Hancur. Nasib baik ada ayat yang amat jelas sekali. Tidak ada siapa yang lain boleh memberikan syafaat. Jelas. Very clear. Damn clear. Clear as light. Kata bayana rushdu minal ghai. Dia bayan cahaya datang, kegelapan hilang. Lu on cahaya saja, mana itu kegelapan dia boleh hilang. Allah akan tanya, mana pergi sekutu-sekutu kamu pada hari perbicaraan? Mana pergi mereka yang mendakwa boleh datangkan syafaat selain aku? Mana pergi mereka yang boleh melindungi kamu? Mana pergi mereka yang kamu agung-agungkan? Kaumiyah, bahasa, marga, kerajaan. Allah istiakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Baru ni kamu sembelih. Semalam kita sembelih korban. Darah dan daging yang kamu sembelih. Tak sampai kami. Melainkan takwa kamu. Bermakna orang yang tak sembelih apa-apa. Tapi dia ada takwa. Dia sampai kepada Allah. Siapkan bekalan untuk pergi haji. Tetapi sebaik-baik bekalan ialah takwa. Bermakna orang yang tak ada bekalan, orang yang masakin fakir, orang yang sedekah, orang yang berjuang sehingga tak ada peluang, orang tak vaksin, tak ada peluang pergi Mekah. Allah dah bagi dia pahala lebih daripada Mekah. Kalau Allah istiakan, takwa kamu sampai kami.
Awak tak pakai serban, tak pakai jubah, tak nampak megah macam ustaz di dunia. Tapi Allah kata sebaik-baik pakaian ialah takwa. Yang ada yang bogil buka tudung semua. Saya nak kenalan dia, saya tidak anti dia. Apakah dia kerana bertakwa? Allah angkat dia. Kamu bogil pun, bermakna Allah tengok pada bukan tubuh badan kamu, itu penghormatan. Itu antara manusia, tak makan babi, itu kesihatan. Berpuasa, ada kesihatan dan juga ada batini. Berkorban, lawan hawa. Tetapi manusia tetap mau menyimpang. Bukan salah dia. Dan tak boleh salahkan Allah kerana Allah kata dia yang jadikan dia. Yadi mantasya. Siapa dia kendaki untuk hidayat, siapa dia tak kendaki untuk tidak hidayat. Hatam Allah la qulubihim. Dia yang menghijab hati dia. Bila kita hijab hati kita, na'udzubillah min zalik. Aku berlindung, kami berlindung. Larilah kepada Allah. Lari kepada Allah. Ya? Tinggalkan selain daripada Allah. Tinggalkan makhluk. Bila kita sujud, seolah kita kembali kepada Allah. Kita mati kepada Allah. Jangan ada keinginan Apek ni akan keluar negeri. Jangan ada keinginan Apek ni. Apek dah tengok Thailand dah tak lahiran pun. Vietnam dah tak lahiran. Rusia, Mexico, Brazil. Tapi kalau dah hati itu, you asyik, aku boleh lari dari Allah. Fasik. Allah akan utuskan satu jin di sisi Apek. Jadi, auzubillah bermakna aku lari berpaling kepada Allah. Hanya Allah saja. Barulah kita tenang. Allah, kepada Allah dia berikan. Tapi Allah kata, kalau kamu berpaling, ialah kehendak dia, perbuatan dia. Kerana tidak ada perbuatan lain. Dan dia isytiharkan kamu yang menzalimi diri kamu. Sekarang kamu ada kan? Kamu yang pilih kan? Untuk dalam hati kamu asyik kepada lain. Aku tak boleh salahkan engkau. Aku tak boleh salahkan sihir. Aku tak boleh salahkan pukau. Aku tak boleh salahkan santau. Aku tak boleh salahkan orang lain punya perbuatan. Di depan Allah, Allah akan kata, awak ada akal. Allah, dia pukau aku. Allah, ada jin. Awak yang buat zalim terhadap diri sendiri. Awak yang hanya tidak ada lain. Kami dah beritahu, jangan percaya dusta. Jangan percaya bisikan. Jangan percaya agenda 21. Ya. Tidak ada agenda lain. Agenda Allah. Allah Maha Perancang. Tidak ada penguat kuasa lain. Orang kata penguat kuasa tak benarkan. Tidak, saya kata. Lahul mulk. Dialah penguat kuasa. Macam mana doa kepada dia? Rabbi, lindungi saya dari kezaliman. Cukup. Cukup itu. Itu doa Nabi Hud, doa Nabi Nuh, doa Nabi Nuh, doa Nabi Muhammad. Cukup. Pendek saja doa. Tuhanku, lindungi aku dari kezaliman mereka. Ajar anak-anak kita, bila penguat kuasa datang, merampas hak kamu yang fitrah. Nak memperlakukan, memisahkan kamu daripada keluarga. Mencorobohi harta kamu. Kamu boleh minta senjata kamu ialah doa. Tuhanku, lindungiku dari kezaliman yang engkau bawa, kejahatan syarri makhluk. Hanya engkau. Aku tunduk. Aku serah kepada engkau. Sudah. Kamu di tangan Allah senantiasa. Ini yang saya selalu bicara kepada kawan-kawan. Takutlah kena. Nanti miss. Bagilah aku jaga anak kamu. Serahlah anak kamu kepada aku. Aku jamin, aku bayar balik duit. Tapi manusia. Itulah manusia. Agama yang luhur. Macam mana nak hafal dan ingat ayat Quran? Saya amalkan tuan-tuan. Contohnya ayat in tansullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bila saya terbaca makna dia, teresap hati saya. Dan saya mesti terhafal. Kerana apa maksud dia?
Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, in tansurullah, sesiapa yang bantu urusan Allah, kami akan bantu urusannya. Yansurukum, akan dibantu urusan kamu. Jadi saya pun sukalah. Saya buat kerja baik, Allah akan tolong saya. Jadi saya hafal itu ayat. Wa yusabbik aqdamakum, ayat akhir itu. Kami kuatkan kedudukan atas dunia ni, orang pandang mulia kamu. Ui, famous ni, Cina famous. Jadi aku sedar, benda ni ayat ni. Lagi ayat. Ada yang saya hafal pada maksud. Macam, jangan bunuh anak kamu. Kami yang bagi dia makan dan kamu yang jaga dia. Saya tak tahu bahasa Arab dia. Tapi saya tahu maksud dia. Dan saya amalkan maksud dia. Dan itu penting. Itu penting. Itulah maksud Al-Quran. Wa mayyatakillah. Lama saya tak hafal. Bila kena kurungan kuarantin di Danuk, di sempadan Bukit Kayu Hitam tu, baru saya duduk dalam masa 14 hari, saya pelan hafal wa mayyatakillah yaj'allahu makhraja. Sebelum ni saya hanya hafal maksud dia. Siapa yang takut kepada Allah, Allah buka pintu baginya dan beri rezeki dari arah tak duga. Saya hafal maksud dia. Jadi penting saudara, amalkan maksud dia. Ulangi maksud dia. Menghafal itu perkara kedua. Ya, tolong diri sendiri. Selama ini kita kerja apa? Hafalan takkan bawa kita masuk syurga, tuan-tuan. Selain manusia di atas dunia, jangan lupa jin binatang pun bersama. Apa maksud saudara? Jangan lupa Allah. Kenapa nak ingat pada jin, syaitan, semua perkara ini? Maaf saya nak cakap. Kalau saya tengok ayat ni tak sedap, saya akan beritahu. Ayat tak sedap kan saudara, saya pun tak tahu nama saudara. Saya tak pernah jumpa. Ada orang beritahu saya sihir tu ada, saya nampak. Saya pun berdepan dengan orang yang disihir 2 orang. Saya baca ayat, dia hilang. Orang lain baca, ustaz-ustaz lain baca tak hilang, saya baca dia hilang. Tapi kerana ayat 102 surat Al-Baqarah, ini dugaan, bermakna saya tak boleh kaitkan keistimewaan kepada diri saya. Saya syirik kalau saya kaitkan keistimewaan kepada diri saya. Kalau saya boleh baca satu ayat jampi, aku syirik. Walaupun ayat jampi itu nampak macam berjaya. Nampak saja macam berjaya. Itu kerja syaitan. Kerana Allah yang menjadikan biizni. Biizni. Itu rahsianya. Okay. Faham. Ayat Quran banyak. Baca yang mana dulu? Buka. Baca. Baca. Tengok macam ni Surah 32 ayat 18 ke 22. 18. Apakah orang yang beriman? Dia ni bahasa Inggeris. Is he who is a believer like him who is an evildoer? You baca, you buka macam ni. Lepas tu you pergilah buat benda lain. Lepas tu baca lagi. Tidak ada keistimewaan. Mana awak buka di situ untuk kamu? Ya? Apakah sama orang yang beriman dan orang yang melakukan kejahatan? Bermakna orang beriman tak akan melakukan kejahatan. Tak akan cakap benda yang jahat. Benda yang jahat ialah menyimpang dari Allah. Amal soleh ialah menurut ayat Allah. Bukan menurut WHO, KKM, menurut kerajaan, menurut cikgu. Ini buat baik ni, ini dia buat baik. Tak. Baik adalah menurut ayat Allah sahaja. Maksud saya segala ni semua dalam genggaman Allah. Allah yang Maha Berkuasa. Syekh Sufi saya kata, call people to Allah. Don't call people to Islam. Panggil semua kepada Allah. Jangan panggil kepada Islam. Orang sudah sembah Islam. Tidak lagi sembah Allah. Kata Syekh Sufi saya. Semoga Allah cucuri rahmat atas dia. Sekian saja. Saya ucap terima kasih semua yang datang. Yang memberi like-like ke apa. Sila follow. Sila ajak kawan follow. Yang baik. Yang mau ilmu. Sila jumpa saya. Boleh ta'aruf. Ya. Saya tak suka guna perkataan mengopi, mengeteh. Ya. Kita bertaaruf, berkenalan. Bila WhatsApp saya ke apa, sila bertaaruf. Jangan bagi salam. Jangan bagi salam. Bagi tahu nama. Saya sekian-sekian. Duduk sekian-sekian. Bila peluang berjumpa, barulah kita call ke macam mana. Baru kita bagi salam. Salam mesti mata ke mata. Tangan ke tangan. Peluk. Itu cara Islam. Itu sunnah Islam. Saya tak suka orang kirim WhatsApp saya. Selamat hari raya, selamat hari raya. Saya tak jawab balik.
Ya. Adab. Begini. Kalau tutup semua tak mau salam, maaf. Okey. Simple Simple. Okey. Itu sajalah. Ada tafsiran Ismail itu. Ini baca dari Dr. Hani Achan kan. Itu kontroversi. Dr. Hani Achan ni, dia mesti faham, dia ikut satu tafsir dipanggil locution, bahasa Ibrani, zaman Ibrahim. Kerana dia anggap bahasa Quran ini mula bahasa Ibrahim. Okey? Jadi zaman Ibrahim, sembelih bukan sembelih, sunat. Okey? Ismail itu Muhammad. Okey, jadi itu kepada saya tidak terlalu ganja kerana Ibnu Arabi lagi dahsyat. Kalau baca Fusul Al-Hikam Ibnu Arabi, Fir'aun pun masuk syurga. Lautan banjir Nabi Nuh itu sebenarnya lautan tauhid. Ini maknawi kerana betul juga awal wa akhir wa zahir batin, kita tak wujud. Semuanya lautan-lautan, mana ada kejahatan. Tak ada ilusi. Syariat saja. Kapal Nabi Nuh itu syariat. Dia maknawi. Jadi sekarang kita punya igawan ni semua ikut bahasa yang sudah berpecah. Bahasa sebenarnya bahasa Allah, maknawi pada asbab dunia. Angka orang mana? Orang bulan, orang bumi. Angka orang mana? Saya orang Cina. Saya orang Cina masuk Islam, lahir Singapura. Sebelum Singapura berpisah, bercerai dengan Malaysia. Saya rakyat Malaysia tapi saya tak suka duduk sini kerana banyak sangat corruption dahsyat. Saya ada peluang jadi jutawan 3 kali lah, 3-4 kali. Saya tolak. Alhamdulillah, Allah jaga saya dengan sempurna, dengan gembira. Sekian saja. Saya doakan semua. KL ke? Sekarang saya duduk KL, Taman Muda Ceras, pandang indah. Ya. Nanti dalam Facebook boleh follow saya, Ridwan Cina Pek Ridwan Un. Dalam YouTube, Cina Pek Ridwan ini, dan TikTok, boleh follow, boleh kembangkan. Saya bukan ustaz, saya bukan tok guru. Saya berkongsi pengalaman saya berkongsi fahaman saya. Saya tak berani mengaku saya berkongsi Islam. Saya tak berani mengaku, nanti macam-macam ya. Saya lakukan ini, tak boleh sebut ikhlas. Tak boleh sebut ikhlas. Orang yang sebut dia ikhlas, tak ikhlas. Saya berkongsi pengalaman. Saya mengajak bertaaruf. Saya mengajak bersatu. Saya mengajak berfikir. Itu saya, very simple. Okey. Sekian sekali lagi kita jumpa. Saya terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.